Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya hari ini dipetik daripada malaysiatoday.com. Bertajuk Surat Terbuka Buat Menteri Agama. Ditulis oleh Mohsin Abdullah. Beliau pernah bertugas untuk agensi berita, media cetak, elektronik dan dalam talian. Beliau menulis mengenai isu ini seperti nasi campur kegemarannya. Penulisnya ibarat durian, harum bagi sesetengah orang, tidak menyenangkan bagi orang lain. Demikian isi suratnya. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Zulkifli. Terlebih dahulu saya memohon maaf jika surat ini mengganggu dan menyinggung perasaan Datuk. Saya sedar jadual harian Datuk amat ketat dan Datuk mempunyai 1001 perkara yang perlu diberi perhatian. Jujur saya katakan, sudah lama saya bercadang menulis surat ini. Tetapi menangguhkannya kerana sedar saya tidak layak bercakap mengenai agama, terutama dengan Datuk yang berilmu keagamaan hebat dan dikagumi. Bagaimanapun kali ini saya memberanikan diri. Surat ini saya utus kerana ingin menarik perhatian Datuk terhadap masalah yang dihadapi oleh saudara Islam kita, sekaligus menaruh harapan budi bicara dan budi baik Datuk dapat mengatasinya. Yang berhormat Datuk, masalah yang saya maksudkan ialah membabitkan warga asing di Malaysia yang beragama Islam. Sehingga kini mereka tidak dibenarkan solat jemaah di masjid dan surau. Peraturan masjid dan surau tidak menjalankan solat berjemaah seperti kita maklum dikuatkuasakan pada Mac tahun lalu. Namun sekarang sudah ada kelonggaran berikutan kurangnya kes COVID-19. Dan dengan itu kita umat Islam warga negara boleh mendirikan solat jemaah di masjid dan surau dengan mematuhi langkah tertentu mengikut prosedur operasi standar SOP. Namun, bagi warga asing beragama Islam, mereka masih dilarang ke masjid dan surau untuk bersama kita mendirikan solat berjemaah, khususnya solat Jumaat. Larangan juga untuk solat waktu walaupun ketika itu ruang solat kosong. Saya difahamkan di setengah kawasan menghampiri gate masjid dan surau pun warga asing tidak dibenarkan. Wallahualam. Yang berhormat Datuk, apa yang saya huraikan ini sedang berlaku. Amat menyedihkan Datuk. Ramai di antara mereka yang benar-benar mahu mendirikan solat secara jemaah di masjid dan surau seperti dahulu. Maaf Datuk, saya tidak faham mengapa mereka terus dilarang. Jika diandaikan warga asing membawa virus COVID-19, tidak memilih bangsa dan agama seseorang untuk dijadikan pembawanya. Dilaporkan warga asing yang bekerja di sektor tertentu didapati dijangkiti COVID-19. Tetapi bukankah mereka sudah dikuarantin? Perlu diingat juga warga asing secara keseluruhannya bukan saja tenaga buruh tetapi golongan profesional, pelajar dan sebagainya. Ramai warga asing yang beragama Islam dan bukan Islam dibenar menjalankan aktiviti harian, bergaul bebas dengan warga Malaysia. Malah sebagai contoh apabila kita membeli belah di pasar raya, pekerja asing di situ membantu membawa barangan yang dibeli ke kenderaan. Jika mereka dibolehkan membantu kita di pasar raya, mengapa tidak boleh mereka solat di masjid? Yang berhormat Datuk, saya perlu menegaskan, bukan tujuan saya mahu tunjuk baik dan belagak alim. Cuma merasa sedih kerana 1 tahun sudah berlalu mereka masih tidak diizin solat berjemaah di masjid dan surau. Oleh itu, Datuk, saya dengan rendah diri memohon pertolongan Datuk agar masalah ini dapat diatasi. Bukan niat untuk tunjuk pandai. Sekadar mencadangkan mungkin Datuk mahu mengadakan perbincangan dengan Menteri Kesihatan dan Ketua Pengarah Kesihatan untuk mendapatkan maklum belas mereka sebelum Datuk membawa perkara ini ke Jemaah Menteri dan khususnya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alangkah bagusnya jika warga asing dibenar bersama-sama kita, saudara Islam mereka mendirikan solat secara jemaah di masjid dan surau di seluruh negara tercinta ini, Datuk. Jika Jumaat ini agak kesentukan masa, mungkin Jumaat depan.
Paling utama Ramadan ini agar mereka juga dapat mendirikan solat tarawih dan mengimarahkan masjid bersama kita di bulan yang penuh berkah itu. Ini bagi mereka yang mahu beribadah tentunya. Yang tidak mahu biarlah mereka tanggung sendiri. Namun kita sekurang-kurangnya sudah melakukan sesuatu untuk membuka ruang beribadah. Tentu SOP mesti dipatuhi. Kita tahu masjid dan surau diwajibkan menghadkan bilangan jemaah. Saya akui dengan kehadiran warga asing kelak, tentunya ada warga kita yang tidak dapat dibenar masuk ke Dewan Solat kerana bilangan jemaah sudah mencatat jumlah yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kemungkinan ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati di dalam kalangan warga kita. Mungkin ada yang ibarat ini bagai menyusukan kera di hutan, anak di rumah dibiarkan kelaparan. Pun begitu, teringat suatu yang diajar kepada saya dan kawan-kawan semasa kami budak-budak dulu sekitar awal tahun 60-an. Yang mengajar kami ialah Allahyarham Tuan Haji Muhammad Tahir bin Haji Jafar, Imam Masjid Jami' Kuala Lumpur, Kampung Baru Kuala Lumpur. Kami memanggil Allahyarham Pak Tuan. Allahyarham mengingatkan kami jangan pinggirkan konsep berjiran, saling membantu, bertanya kabar dan sebagainya. Pak Tuan beritahu kami sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya padahal ia mengetahuinya. Berdasarkan itu, bolehkah saya yang kerdil dan tidak pandai dalam soal agama mengeluarkan pendapat? Pendapat saya, jika kita dikurnia nikmat mendirikan solat berjemaah di masjid dan surau, manakala saudara seagama dengan kita dilarang berbuat demikian tidakkah kita rasa bersalah? Maksud saya, guilty conscience, bukan membawa arti tidak beriman kepada Nabi. Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi maaf dipinta. Jika ada terkasar bahasa dan memohon perhatian Datuk ke atas yang diutarakan dalam surat ini. Semoga usaha Datuk diberkati oleh Allah. Ribuan terima kasih Datuk dan diucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar, Muhammad Mohsin Abdullah. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT. Artikel ini adalah pandangan penulis sendiri dan tidak semestinya mewakili pendapat daripada channel ini. Sekian, kita jumpa lagi pada berita yang akan datang. Kita berdoa semoga Malaysia terus selamat. Bye-bye.